Kita berpindah untuk mencari beberapa faedah dari sudut ilmu tadabbur yang kita boleh jadikan garis panduan dalam hidup kita untuk kita bebaskan diri kita daripada sifat munafik, untuk kita letakkan diri kita bersama dengan para pejuang Islam yang lulus ujian insya-Allah. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, am hasibal ladina fi qulubihim maradun. Adakah menyangka puak-puak yang ada dalam hati mereka penyakit? Tulis, penyakit apa yang ada ni? Penyakit hati ni ada dua. Satu dia panggil penyakit syubhat. Tulis, penyakit syubhat, penyakit yang menimbulkan keraguan, macam penyakit munafikin, penyakit puak kafir, itu dipanggil penyakit syubhat. Dia tak percaya. Yang kedua, penyakit syahwat. Penyakit syahwat ini terkena kepada dua-dua pihak. Munafikin pun kena, kafir pun kena, kita orang Islam pun kena. Berapa ramai orang Islam tapi dikuasai oleh syahwat nafsu dia sanggup melakukan perbuatan-perbuatan munafik, menipu. Orang nak pergi haji pun kena tipu. Ni apa lagi orang nak pergi lain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi penyakit itu menyebabkan mereka telah meletakkan hati mereka dalam kandang, dalam tempat wak orang sakit. Jadi adakah mereka menyangka Allah SWT tidak mengeluarkan maklumat tentang mereka? Ini sangkaan buruk yang salah terhadap Allah Azza wa Jalla. Hadza dhannu la yaliqu bi hikmatillah. Sangkaan buruk ini tidak sesuai dengan hikmah, kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah Ta'ala pasti akan menzahirkan, menserlahkan, mendedahkan kumpulan-kumpulan yang tidak baik ini supaya dikenali oleh orang-orang yang baik. Orang-orang yang nak ikut mereka kenal, oi ni puak jahat, ni puak munafikin. Maka dengan itu jangan sekali-kali kita dedahkan kedudukan ini kepada mereka. Jangan kita ghafil, jangan kita lalai daripada mengenali kumpulan ini supaya kita jauhkan diri daripada mereka. Allahu Akbar. Mana hikmah sangkaan munafikin Allah Ta'ala tak dedah, itu sangkaan buruk yang tidak sesuai dengan hikmah kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Sebab Tuhan nak tahu, Allah Ta'ala nak tengok kita. Baik, yang kedua, walau nasya'u la'arainakahum fala'araftahum bisimahum. Maka Allah Ta'ala akan zahirkan keburukan mereka melalui apa? Melalui dua tanda. Tanda yang pertama iaitulah tanda-tanda yang kita boleh kenali melalui muka-muka mereka, watak-watak mereka. Tanda yang kedua iaitulah cakapan mereka. Zaman kita ini senang ya, kita nak kenal, kita tengok apa yang mereka tulis, apa yang mereka ucap, di mana tempat mereka berkumpul. Itu munafik. Ada je tempat-tempat anti-Islam muncul lalu buat ni. Sama ada di mahkamah ke, dalam isu-isu yang melibatkan orang Islam, ada lalu buat dia. Ataupun isu apa saja pun mereka akan muncul di situ, sebab memang itulah perangai dia. Na'udzubillah. Tulis kata-kata Sayyidina Utsman. Qala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ma asarra ahadun sariratan. Tulis, ini kaedah yang besar. Ma asarra ahadun sariratan illa azharaha Allahu ala safahati wajhihi wa falatati lisanihi. Tidak ada mana-mana orang yang merahsiakan rahsia dalam diri dia, dalam hati dia, satu perkara yang tidak baik, melainkan Allah Ta'ala akan zahirkan melalui mimik muka dia. Kita nampak muka orang munafik ni cakap sedap, dan melalui lidah dia yang bercakap sedap. Allahu Akbar. Itu nukilan daripada mana? Daripada Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahawa orang-orang yang merahsiakan dalam diri ini akan terserlah juga melalui tanda-tanda yang zahir dan juga ucapan-ucapan mereka.
Tengoklah sekarang ni apa ucapan kita. Adakah kita berucap untuk mempertahankan sunnah Nabi, mempertahankan Islam, ataupun ucapan kita semata-mata duk bawa cerita karut, ya, cerita khurafat sana sini, mimpi sana mimpi sini. Itu je cerita kita. Kita tengok apa sifat mereka. Faedah yang ketiga, Allah Ta'ala akan uji hamba dia. Walanabluwannakum hatta, ayat 31, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum wassabirin wa nabluwa akhbarakum. Ujian ini sangat penting. Kata di para ulama, la yu'rafu zaifuz zahabi illa idza azabnahu binnar. Kita tak tahu mah ni pelesu ke mah tulen, kecuali apabila kita letak air api dia panggil, ataupun kita bakar dengan api. Kalau mah pelesu, hilang terus, terbakar begitu. Tapi kalau mah tulen, dia akan cair. Oh, ni emas. Wala yu'rafu tibul 'ud, kita tak tahu kayu apa yang orang bakar, maksudnya kayu gaharu ni sedap ke tak sedap, illa idza ahraknahu binar, kecuali apabila kita bakar. Ambil, oh dia kata kayu ni bagus ni ustaz, kita ambil api bakar, dia punya bau sedap. Aidan la yu'raful mu'min, tidak dikenali orang yang betul-betul beriman, yang mantap akidahnya, mantap perjuangannya, illa bil ibtila' wal imtihan, kecuali dengan ujian yang Allah Ta'ala beri. Fa'alaika ayuhal muslim bis sabri, hendaklah kita orang muslim sabarlah. Qad yutu'za ala dinik, mungkin kamu akan disakiti apabila kamu menegakkan kebenaran. Kita nak tegak kebenaran, berlawan dengan puak-puak yang menyebarkan khurafat, benda-benda yang menyebarkan benda-benda khurafat dan bid'ah dalam masyarakat, kita akan disakiti. Paling tidak pun nama kita tersenarai sebagai orang-orang yang tidak baik. Gambar-gambar kita dipangkah sana sini, dan kita disekat ke sana kemari. Tapi tak apa, asalkan apa yang kita sampaikan itu mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita reda dengan apa yang berlaku. Qad yustahza'u bik, ada kalanya orang perli awak. Rubbama tulahaz, ada kalanya kita diekori, wa rubbama turaqab, kamu akan dipantau, nak pergi sana nak pergi sini susah, kan? Nak masuk sana, nak ceramah payah. Sekarang nak ceramah, ada setengah tempat ni nak ceramah online pun kena apply, kena minta keizinan. Sudah mula dah. Dulu nak ceramah masuk negeri payah. Sekarang ni online yang kita ada ni mula nak sekat. Kita kata tak apa, mereka sekat, insya-Allah kita teruskan perjuangan mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal mu'min izam tuhina sabara, sifat orang mukmin apabila diuji sabar, wa ta'aza wastaghfara, mengambil pengajaran dan sentiasa beristighfar, walam yatashaghal bi dhammi man intaqama minhu, orang mukmin tidak sibuk nak membalas dendam kepada orang yang buat tak baik kepada dia. Tanda pelajar-pelajar. Ini kata-kata yang dinukilkan oleh para ulama, walakin isbir wasduq, biarlah kita sentiasa benar. Dengar apa yang kita kata, fallahu hakamun muqsitun, Allah Ta'ala hakim yang sama adil. Kalau kita tidak mendapat pembelaan di atas dunia, insya-Allah kita dibela di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena itu bagiannya orang nak khianat kepada kita, orang nak pangkah gambar kita, orang nak keluarkan senarai-senarai, silakan. Kita ada mahkamah Allah di akhir kiamat, kita jumpa di sana. Kata budak-budak sekarang, kita tunggu di sana. Allahu Akbar. Bukan senang, ingat mudah ke satu-satu perkara yang kita nak buat. Yang keempat, ayat yang sama, walau nasya'u la'arainakahum, kalau kami nak, kami perkenalkan mereka, boleh kenal dengan sifat mereka. Kata di para ulama Islam, anna rusul alaihimus salatu wassalam la ya'lamun, para rasul tidak mengetahui perkara yang adalah hati pengikut-pengikut dia. Sebab itu Tuhan kata kami perkenalkan. Allah kata aku tunjuk pada kamu. Maknanya rasul secara rasul gitu,
dia tak tahu benda gaib. Yang tahunya Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala perkenalkan kepada Rasul ni sifat munafik melalui perbuatan mereka, melalui perkataan mereka, melalui tindak tanduk mereka. Wal'iyazullah. Jadi kita ini pun kita tak kenal orang, kecuali kita boleh kenal melalui tindak tanduk mereka. Tindak tanduk yang dibuat itu satu perkara yang cukup berat. Maka Allah kata wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Kamu akan kenal mereka melalui cakapan, dalil. Jadi benda yang sebagaimana kata di ahli fikir, tulis kata ahli fikir, kullu ina'in bima fihi yandah. Kullu ina'in bima fihi yandah. Setiap bekas itu akan mengeluarkan isi dalam dia. Manakala kita ada bekas botol ni air mineral, kita tuang air keluar mineral lah. Botol ni bekas apa? Jus orange, keluar orange. Air laban, keluar laban. Begitulah hati manusia. Bila dalam hati dia tersimpan satu perkara, akan keluar, akan zahir juga perkara itu melalui cakapan-cakapan, melalui tulisan-tulisan. Apa kata ahli fikir? Kullu ina'in bima fihi yandah. Setiap bekas akan mengeluarkan apa yang dia ada. Satu lagi kata-kata ahli fikir, setiap asir, setiap buah itu akan mengeluarkan jus dia. Kita ambil buah anggur, buah bertukal, limau, orange. Bila kita tekan dia, tekan kuat-kuat, belah dua, kita tekan dengan alat ni, dia akan keluar jus orange. Dia tak keluar jus mangga. Demikianlah hati manusia. Makin ditekan, makin terserlah apa yang ada dalam hati dia. Allahu Akbar. Allahumma sabbitna alal haq. Ya Allah, rezekikan kita istiqamah di atas jalan yang benar, di atas jalan memperjuangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menentang golongan-golongan yang membawa ajaran-ajaran yang pelik ke dalam masyarakat, yang cuba nak memesongkan masyarakat daripada ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biarlah kita diuji oleh Allah, dan kita akan lulus dengan ujian bersama dengan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajiz, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, Allah kata wala nabluwa akhbarakum. Naklu akhbarakum, bila dapat uji kami tahulah. Orang cakap-cakap orang kepada kamu, ini dia. Kata di maknanya orang cakap tentang kita. Ada satu pengalaman lah. Bila kita berjalan ni, kita jumpa dengan ramai orang. Ramai orang. Ada orang yang suka, ada orang yang tak suka. Orang tak suka dengan sebab apa? Dengan sebab dia dengar akhbar, orang ni tak baik. Sifat dia suka mengkafirkan orang, membid'ahkan orang contohnya. Kita kata awak dengar orang cakap, awak tak dengar dia cakap. Jadi bila Tuhan bagi peluang kepada kita untuk bersama dalam rehlah haji ke, rehlah umrah ke, rehlah ke mana-mana ke, di sinilah peluang kita nak kenal kawan. Betul ke orang tuduh? Betul ke orang tuduh? Alhamdulillah, saya jumpa kawan-kawan yang baik. Dia kata, Ustaz, sebelum saya kenal Ustaz ni, saya kenal ada seorang syekh yang hebat, datang berceramah di tempat saya. Kerja dia masuk masjid, duk pukul kumpulan yang dia tak suka, hentam sana, hentam sini. Sehinggalah saya terpaksa buka YouTube, cari muka-muka yang disebut sebagai orang yang jahat dalam negara kita ni. Bila saya buka Ustaz Fulan, saya tak jumpa cari apa yang dia cakap. Jumpa yang orang ni, tak jumpa apa dia cakap. Akhir sekali saya tinggalkan dia dan saya ikut para pendakwah yang dituduh dengan tuduhan macam-macam. Sebab itulah Tuhan kata wa nablu wa akhbarakum. Dengan ujian kita boleh tengok siapa yang sebenarnya, cakap-cakap yang kita dengar itu betul ke tak betul. Sebab itulah para pelajar sekalian, sabarlah. Bila kita bagi link kita ni kepada kawan-kawan kita dihentam, kita kata minta dengar dulu sebelum hentam. Dengar dulu sebelum delete. Dengar dulu apa orang cakap, buat perbandingan. Ni kalau tengok link pun sudah takut. Itulah dia panggil tala'ubus syaitan,
syaitan dah set dalam hati, dalam minda dia bahawa apa yang dia dengar itu yang betul. Kaedah kita mendengar ni sebagaimana kata di para ulama, idza qara'ta faqammish wa idza katabta fafattish. Bila kita nak baca, baca semua. Bila kita nak tulis, nak cerita pada orang, cek dulu betul ke tidak. Bila kita nak dengar kuliah, kita dengar. Tapi kalau kita nak sebarkan, kita nak terima, kita sebar, kita semak dulu betul ke tak betul. Hadis yang dia baca tu sahih ke tidak. Hadis ni hadis betul ke tidak ni. Ada cerita-cerita macam ni boleh terima ke tidak. Jadi kita jadi orang cerdik, jangan jadi orang tak cerdik. Kata itulah kata seorang ulama salaf, tulis kana Mujahid, ulama tafsir rahimahullah, idza balagha ila hadhihi al-ayah, bila sampai kepada ayat ini walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Mujahid berdoa, Allahumma inna nas'aluka alla tabluwa akhbarana fa inna naftadih. Ya Allah, janganlah engkau dedahkan rahsia-rahsia kami ini, maka terbukalah rahsia kami ya Rabb. Jadi biarlah Allah Ta'ala beri kepada kita kepahaman yang baik sehingga kita boleh tinggalkan yang buruk. Janganlah Allah Ta'ala dedahkan rahsia kita. Kita ni kalau terbuka rahsia, tak ada orang nak bersalam pun dengan kita. Kata di para sebagai ulama salaf, orang masih bersalam dengan kita ni sebab apa? Sebab dia tak kenal kita secara batin. Dia kenal yang zahir, nampak zahir. Maksud itulah kita nak tengok orang, tengok betul-betul. Bercakap tentang zuhud, bercakap tentang akhlak, tentang tasawuf, kan? Bila waktu bercakap, waktu perbuatan, Masya Allah, duduk di tempat yang begitu mewah, dalam kontra di antara ucapan kita dalam kuliah dengan amalan kita di luar kuliah. Allahul musta'an. Allah Ta'ala uji kita untuk diserlahkan keadaan kita. Mudah-mudahan kita lulus ujian ini, kita akan layak untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mahsyar dan melayakkan kita ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Tamatlah perbincangan kita. Kita akan sambung lagi ayat yang ke-32 dalam siri akan datang.